Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu tajuknya percaya dan berjaya. Berhubung dengan Ma'al Hijrah, kita bersama dengan beliau adalah seorang pendakwah, beliau adalah seorang penulis, beliau adalah seorang blogger, Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, orang Perak, dilahirkan di Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Dengar sekarang ni tengah melanjutkan pelajaran dalam bidang dalam master. Belajar sampai ke liang lahat. Dalam bidang sejarah. Dalam bidang sejarah. Jangan main-main. Ya. Kamal Atatürk apa semua pandai tu, sejarah dunia. Okey, secara dasarnya lah, mungkin Ustaz nak huraikan sikit percaya dan berjaya ni kan, apa mukadimahnya? Ya. Dalam kehidupan kita ni, ada sesuatu yang lebih susah daripada susah. Ya. Okey. Ya, iaitu berubah. Sehingga ada orang yang lebih selesa untuk terus hidup susah berbanding mengambil tindakan untuk buat perubahan. Ya. Itu asas dia. Ya. Dan hijrah dipilih sebagai peristiwa yang signifikan untuk menandakan permulaan kalender Islam, hasil keputusan mesyuarat pada tahun 17 Hijrah di zaman Umar Al-Khattab. Itu cerita sejarahnya lah. Tak apa. Saya suka sejarah. Kerana dalam banyak peristiwa yang berlaku dalam sejarah sirah Nabi SAW, hijrah itu adalah titik perubahan dia, turning point. Bukan kelahiran Nabi SAW, bukan turunnya wahyu, tapi hijrah. Kerana hijrah menukar daripada Islam yang rendah ke tinggi, Islam yang ditekan kepada Islam yang dihormati, maka tarikh itu sangat signifikan. Hijrah juga diiringi cabaran. Betul. Yep. Yes. Ustaz nak huraikan sedikit. Kalau masa zaman baginda Rasulullah Yes. SAW. Oleh kerana cabaran itu kita nak sentuh berkenaan dengan soal percaya untuk berjaya tadi, saya nak gambarkan bagaimana sesuai jugalah dengan kemenangan pasukan Malaysia semalam, tahniah kepada pasukan Malaysia. Ketika peperangan Al-Ahzab, peperangan Khandaq, para sahabat ni berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Mereka dikepung oleh tentera Arab yang bergabung di seluruh semenanjung tanah Arab. Nabi SAW telah menyebut sesuatu berkaitan dengan soal percaya untuk berjaya ni. Kata baginda SAW untuk memotivasi sahabat, la tuftahanna al-Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dhalikal jaish. Kota Konstantinopel, iaitu Istanbul pada hari ini, pasti akan berada di tangan kita satu hari nanti. Sehebat-hebat, sebaik-baik ketua adalah ketuanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Saya nak gambarkan macam mana perasaan sahabat ketika menerima saranan ini. Seolah-olahnya beginilah. Raja Gopal, Raja Pasukan Malaysia, hari ini buat announcement, pengumuman. Dia kata, pasukan Malaysia akan menjulang Piala Dunia. Bagaimanakah perasaan penonton belum dengar ni? Boleh ke nak buat ni kan? Keraguan. Dan saya rasa mungkin begitulah perasaan sahabat ketika Rasulullah SAW menyebut perkara itu. Sebab mereka adalah satu komuniti kecil di Madinah yang hidup seperti di hujung tanduk ketika berada dalam kepungan. Tetapi Konstantinopel sebagai kota yang terbesar di dunia pada masa itu, itulah nak ditakluki. Itu yang nak ditakluki. Itu cara Nabi SAW memotivasi sahabat, iaitu percaya selepas melihat sesuatu, itu tidak ada apa-apa nilai yang signifikan. Tetapi yang hebat ialah percaya sebelum melihat sesuatu dan kita bekerja untuk melihat apa yang kita percaya. Dan itu yang diajar oleh Nabi SAW. Baginda tidak berbohong. Apabila Rasulullah SAW sebut, ia pasti akan berlaku. Sahabat meyakininya dan mereka bekerja untuk melihat apa yang mereka percaya. Semangat itu yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Dan kena ada keyakinan diri. Maka usaha dibuat. Dibuat tahun 44 Hijrah usaha tidak berjaya. Tahun berikutnya tidak berjaya. Tahun berikutnya. Bukan 20 tahun penantian seperti pingat emas tadi, 800 tahun. Janji Nabi SAW itu tertunai pada tahun 1453 di tangan manusia biasa yang luar biasa, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan ke-7 Kerajaan Turki Osmaniyah. Konstantinopel berjaya ditawan. Kan, itu dia. Jadi keazaman yang tinggi dan tidak luntur beserta dengan keyakinan supaya tidak putus asa. Sebab okeylah, kita cuba relatekan, kita kaitkan dengan kehidupan kita seharian. Ada orang kata cuba lagi, don't give up, jangan berputus asa. Tapi ada masa dan ketikanya perkara yang kita cuba tu mungkin bukan menjadi milik kita lah, kejayaan bukan milik kita, dan kita perlu pergi pula ke usaha-usaha yang lain untuk mungkin dalam profesi yang lain ke. Jadi mungkin Ustaz boleh ulas perkara itu? Kalau patah sikit balik tadi, Sultan Muhammad Al-Fatih itu kejayaan yang menawan Konstantinopel bukan usaha peribadi yang bersifat ad hoc.
Right. Tetapi hasil kekalahan so-called kekalahan yang berlaku sebelum ni dipelajari untuk mencapai kejayaan itu. Jadi saya kalau nak kaitkan pada kehidupan kita pada hari ini, kekangan yang besar yang berlaku dalam masyarakat kita untuk berjaya ialah pada soal kemampuan untuk percaya. Saya sebut tadi sebab saya mengendalikan program motivasi dengan pelajar. Misalnya saya pernah buat satu program dengan pelajar-pelajar di sebuah sekolah pedalaman di utara Tanah Air. Pelajar-pelajar ni mereka tidak ada masalah akhlak yang serius tapi masalah mereka ialah masalah kepercayaan. Mereka tidak percaya mereka istimewa. Mereka hanya anak orang susah yang duduk di sebuah kampung di pedalaman. Saya tanya apa cita-cita paling hebat pelajar ni ialah nak kerja kilang kat Kulim. Hak tu je. Maknanya tak adalah nak pergi luar negara ke mana-mana ke apa, tak ada. Seorang lagi kata cita-cita saya nak kerja dengan TNB. Saya tanya nak engineer ke apa ke, tak kisahlah janji kerja TNB. Sebabnya hari-hari pergi sekolah tengok pencawang TNB. Itulah saja inspirasi dia kan. Jadi usaha kita adalah untuk menukar kepercayaan tu. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai baby elephant syndrome. Kita lihat bagaimana kita pergi ke pertunjukan sarkis. Seekor gajah yang besar ditambat dengan hanya satu rantai yang sangat mudah untuk dia melepaskan. Tapi kenapa gajah tu tak melepaskan diri? Kesan indoktrinasi pengalaman silam dia. Semasa dia kecil, dia dirantai dan naluri sebagai seekor anak gajah, dia nak melepaskan diri. Tapi cuba tak berjaya. Akhirnya selepas 7 tahun, anak gajah dah jadi abang gajah, tapi abang gajah sudah berhenti mencuba. Sebab dia telah meyakini dalam kepala dia memang tak boleh. Dia tidak akan lepas. Jadi sebenarnya yang merantai dia bukan rantai itu, tapi fikiran dia. Itu yang kita nak buang. Walaupun pendek, tapi kalau didengar dari awal dari sejarahnya, sebab Ustaz adalah orang yang sedang meneruskan pengajian dalam bidang sejarah. Saya fikir itu cukup menarik penjelasan itu. Akhir sekali, apa yang rumusannya yang nak dikongsikan kepada ratusan ribu penonton kita pada pagi ini? Saya kira soal melaksanakan perubahan bukan satu pilihan, tapi dia satu kemestian. Cukup sekadar saya katakan bahawa insya-Allah akhir perjalanan kita ialah di syurga Allah SWT. Siapakah yang kita akan jumpa di syurga? Kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Osman, Ali, Nabi Ibrahim, Fatimah, Khadijah. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Syurga hanya menerima orang-orang yang hebat untuk menyertainya. Dan kalau sekiranya kita tidak hebat, apakah pilihan yang kita ada? Kalau tidak berjaya masuk ke syurga, jangan pula difikirkan nak cari kayu ke buat syurga setinggan. Tak ada Tak layak ke syurga, ke neraka lah pilihan yang kedua. Maka kita tidak ada pilihan, melainkan kita mesti menjadi manusia yang hebat. Dan Allah SWT telah memberikan segala potensi untuk kita menjadi manusia yang hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia sebagai sebaik-baik kejadian, dan saya kira sempena kedatangan tahun baru Hijriah ini, kejayaan terbesar kita ialah kalau kita berjaya mengenal di manakah keistimewaan dan potensi kita. Itu yang kita nak azamkan, insya-Allah. Okey, masa kita sangat-sangat terbatas Mas Zidul, kalau boleh kita nak bercakap dengan lebih lanjut lagi. Tapi anda boleh melayari blog Ustaz Hasrizal Abdul Jamil, saifulislam.blogspot.com. Kami .com saja. Oh, tak ada blogspot Okey, saifulislam.com. Dan kami tanyakan tadi siapa dia Saiful Islam. Siapa dia Saiful Islam? Saiful Islam adalah anak sulung beliau Itu dia. Saifulislam.com. Terima kasih Ustaz Hasrizal Abdul Jamil.